wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, alhamdulillah hari ini, pagi ini kita mampu lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kuliah kita dan perbincangan kita masih lagi, tuan-tuan dan puan, pada kepribadian seorang Muslim dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak dan peribadi kita, kerana kita sangat-sangat menyedari, menginsafi bahawa untuk menjadi khalifah dia mempunyai kelayakan tertentu. Untuk menyempurnakan atau tuntaskan tugas kita sebagai khalifah ini, ada kelayakan yang perlu kita capai. Dan kelayakan itu adalah kelayakan pembinaan akhlak atau pembinaan syakhsiyah. Dan bila syakhsiyah baik, maka jawatan ataupun tugas sebagai khalifah itu dapat ditangani dengan baik juga. Jadi kalau akhlak tidak baik, maka khalifah atau jawatan tugasan itu tidak mampu untuk dipikul sebagaimana yang diharapkan atau sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, kita sudah masuk ke bab yang baru, kita masuk bab membincangkan tentang Muslim terhadap anak-anaknya. Dan bab ini adalah bab yang kelima. Dan untuk bab yang kelima, kita pun bincang berkenaan dengan seorang ibu, seorang bapa. Dia perlu faham bahawa kewajipan ke atas anak-anaknya sangat besar. Apakah kewajipan terhadap anak-anaknya yang besar itu? Kewajipan itu tidak lain, tidak bukan adalah kewajipan mengasuh dan kewajipan mendidik. Kemudian yang kedua, memilih kaedah yang terbaik. Muka surat 93, memilih kaedah yang terbaik dalam membesarkan anak-anak. Dan tindakan kita, tuan-tuan puan-puan, adalah memilih kaedah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang sengaja Allah kirim supaya menjadi panduan dan contoh teladan bagi kita semua. Muka surat 95. Antara tanggungjawab kita sebagai Muslim juga adalah menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada anak-anak sebagai ibu bapa. Bab 6. Kita dah bab 6 Dah masuk bab 6 Oh, 5 dah selesai dah. Oh, okey. Ulang balik Okey. Baik, menunjuk kasih sayang dan cinta kepada mereka, yang itulah tanda bahawa kita bertanggungjawab dengan anak-anak kita. Kita curahkan rasa kasih, kita curahkan rasa sayang kepada mereka. Walaupun kita marah pada anak-anak, anak-anak tahu kita menyayangi mereka, Kemudian muka surat 97, membelanjakan harta untuk mereka dengan rela dan murah hati. Maksudnya tidak kedekut, bukan tangkai jering, terfikir-fikir, tapi dalam satu masa yang sama tidaklah terlalu membazir ataupun terlalu memberi sehingga anak itu spoil kerana pemberian kita. Baik, muka surat 98, tidak membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan dalam pembahagian kasih sayang dan perbelanjaan, Seterusnya, berwaspada dari pengaruh terhadap anak-anaknya. So, kalau kita masuk sudah bab 6, saya ingat saya sambunglah bab yang ke-6, tuan-tuan puan-puan. Okay, kita dah masuk bab ke-5, selesai bab yang ke-6. Okay. Berwaspada dari pengaruh buruk terhadap anak-anaknya. Kemudian yang seterusnya, tiada pilih kasih, menanamkan akhlak mulia dalam jiwa anak-anaknya. Jadi masuk bab yang ke-6, muka surat 105, Muslim terhadap kaum kerabatnya. Jadi kita lihat muka surat 105. Baik, perkataan arham
Sikap baik, hormat dan layanan baik seorang Muslim bukanlah setakat kepada ibu bapanya, pasangannya dan anak-anaknya, tetapi juga kepada kaum kerabatnya. Jadi orang-orang Muslim ini antara tanggungjawab kita, sebab kita tahu keluarga itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem keluarga itu Allah yang menciptanya. Sebab itu ada orang yang bertanya, pernah ada orang yang bertanya dengan saya, waktu tu saya terfikir soalan ini agak memang mencetus pemikiran juga. Dia kata, "Ustazah, kenapalah kan kita dah berkahwin ni, lepas tu dah adalah makcik kahwin dengan pakcik kita, ada yang kita tak boleh salam." Dia kata, "Kenapa mesti ada yang tak boleh kita salam? Ada yang boleh kita salam." Jawab macam mana tu secara logiknya? Kan kalau tak, dia kata, "Makcik tu dah tua dah pun, bukan saya nak kahwin dengan dia." Jawab dia punya soalan, bukan saya nak kahwin dengan dia, tapi kenapa kita tak boleh salam dengan dia? Kan kita nak hormat ni. Ni salam makcik yang boleh kita salam, kita salam. Yang sampai kat dia, kita terpaksa melangkahlah pula, macam tak boleh nak salam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, waktu tu macam mana nak menjawab pula orang-orang logik ni kan. Jadi saya terlintas, Allah bagi satu lintasan mengatakan bahawa ni lah, institusi keluarga bukan milik manusia. Dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sistem, mempunyai peraturan. Jadi bila kita tak bersalam dengan makcik kita yang kita bukannya nak kahwin dengan dia pun, itu makcik apa kita panggil apa, makcik apa kak? Makcik Tompang. Makcik Tompang kan, dia tompang pakcik kita tu, dia jadi makcik kita, dia tumpang saja. Jadi oleh kerana dia ni makcik tumpang, kita tidak salam, menandakan bahawa institusi keluarga ini yang membentuknya, peraturannya, undang-undangnya, kasih sayangnya, penghormatannya itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kekeluargaan ini kita bukan hendak menggembirakan orang manusia. Kita membentuk keluarga ini, hakikat objektif tujuan yang paling tinggi ialah untuk menggembirakan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang penting. Sebab itulah bila kita berkahwin dengan suami kita, kita tak dapat kebahagiaan, contohnya tak dapat kebahagiaan, tak dapat kepuasan, tak dapat keseronokan dengan suami kita. Bukan itu yang kita cari. Kita kena ubah. Yang kita cari adalah kepuasan, kebahagiaan, keseronokan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jadi. Salam ini kita dapat redha manusia. Redha Allah belum tentu. Itu adalah latihan dan mesej yang Allah nak kita faham. Ada pakcik yang kita tak boleh salam, ada pakcik yang kita boleh salam. Jadi itu nak memberi peringatan. Kita tak boleh salam kan? Kerana apa tak boleh salam ni? Kerana Allah. Bukan kerana aku nak kahwin dengan kau. Bukan kerana kau boleh kahwin dengan aku, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam Al-Quran kalimah yang digunakan ialah arham, yang merujuk kepada kekerabatan. Secara bahasa ia bermaksud rahim. Dan rahim ini adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia bermaksud juga saudara yang memiliki ikatan darah, sama ada ahli waris ataupun bukan. Baik. Bagaimana pula pandangan Islam berkaitan ikatan silaturahim? Bila kita sebut pandangan Islam, inilah pandangan Allah yang Allah bagi untuk tujuan kita gunakan. Peraturan yang Allah beri untuk kita gunakan di atas muka bumi ini. Perenggan yang pertama, Islam menganggap ikatan silaturahim ini tidaklah sama dengan yang ada dalam agama lain atau isma-isma lain. Ia menyuruh umatnya agar mengukuhkan tali silaturahim dan mengutuk orang yang memutuskannya. Jadi silaturahim ini bukan setakat keluarga kita sahaja, tetapi yang adik-beradik lah, datuk saudara, nenek saudara dan sebagainya. Pagi ini tuan-tuan puan-puan, saya dapat berita datuk saudara saya meninggal. InsyaAllah tolong doakan saya lepas habis ni saya selamat terus nak pergi ke Kelang lah, yang menziarah. Baik. Jadi di dalam Islam kita mempunyai sistem kekerabatan sendiri.
dan lain daripada agama lain. Betul tak? Kalau agama lain tu macam pakcik, makcik, pakcik, anak saudara, semua salam, tak ada masalah pun. Betul tak? Dan sehinggakan kita, kaum Islam kita ni, kaum muslimin kita pun yang tak biasa ni, dia akan pelik, kenapa dengan acik tu salam, dengan kita tak salam? Kan dia tak perasan, dia tidak terdedah dengan ilmu itu. Sesungguhnya tidak ada bukti yang paling besar betapa Islam menekankan ikatan silaturahim ini selain daripada gambaran yang diambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahawa silaturahim berdiri di alam makhluk dan berlindung kepada Allah daripada yang diputuskan, maka Allah mengabulkan permintaannya sehingga dia mengasihi mereka, menyambung silaturahim dan memutuskan mereka yang memutuskan silaturahim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencipta alam ini dan bila dia telah selesai, silaturahim berdiri lalu berkata, telah berdiri suatu yang memohon perlindunganmu dari diputuskan. Allah berfirman, ya, apakah kamu suka sekiranya aku menyambung orang yang menyambung kamu dan memutuskan orang yang memutuskan kamu? Ia berkata, ya Allah. Ia berkata, ya. Allah berfirman, maka doamu dimakbulkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kamu suka, bacalah dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Jadi tuan-tuan puan-puan, nak ceritanya, apa sahaja kalau kita baca ini kan, apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini adalah sebenarnya dalam perancangan dan takwim Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silaturahim pun boleh menuntut daripada Allah, minta supaya dia juga diutamakan dalam struktur khalifah ataupun dalam struktur tugas di atas muka bumi ini. Silaturahim minta daripada Allah supaya sambungkan orang yang menyambungkan silaturahim dan putuskan orang yang memutuskan silaturahim. Huish, dahsyat ni tuan-puan. Susah dan senak hati kita, sebabnya nak menghadap orang-orang yang kita menyampah. Kadang-kadang daripada adik-beradik sendiri, ipar dua sendiri, ya. Tapi itulah dia lumrah dunia kita. Dia mengajak kita itu untuk sentiasa menghambakan diri kepada Allah, bukan hamba kepada rasa kebencian kita, bukan hamba kepada permusuhan kita, bukan hamba kepada nafsu hasad dan dengki kita, ya. Selalunya kita rasa macam kita je lah lebih baik, kita je lah betul. Itulah masalahnya, ya. Baik, banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang kedudukan silaturahim dalam Islam, ya. Mari kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi di sini kita membina, menjaga hubungan silaturahim kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana diri kita. Dan ayat di atas, ayat tadi memerintahkan manusia agar bertakwa kepada Allah dulu, dan yang paling utama kemudian menghubungi silaturahim di tempat yang kedua selepas takwa. Jadi kita bertakwa kepada Allah. Ayat Al-Quran ini minta supaya kita bertakwa pada Allah. Ma makna takwa? At-taqwa ini rasa takut dengan Allah sehingga kita akan sentiasa patuh pada Allah dan menghindari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut taat, takut murka Allah, kita hindari larangan dia. Takwa. Jadi bila sampai kekuatan takwa ini, dia menjadi penyumbang kekuatan untuk kita bersilaturahim pula. Tuntutan yang pertama takwa, tuntutan yang kedua silaturahim. Tuan-tuan puan-puan, sangat cantik saya ada baca antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini dua orang sahabat baginda yang sangat dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Bakar dan Umar ini mempunyai dua sifat yang sangat berbeza. Umar tegas, keras, garang dan sangat cepat, ya? Cepat membuat keputusan. Manakala Abu Bakar sabar, tenang,
lembut, sangat bersedia, ya, hati dia tu lebih lembut daripada Abu Bakar, daripada Umar. Agak-agak kalau macam tu Abu Bakar dengan Umar ini yang lebih cepat menangis Abu Bakar. Abu Bakar lebih cepat menangis. Bila dua ini mempunyai perbezaan sikap, apa jadi kalau jumpa? Boleh sama tak standard je? Ideal standard tak. Hatta sehingga nak menentukan ke manakah hala tuju tawanan perang, Abu Bakar dan Umar pun berbeza. Abu Bakar kata lepaskanlah tawanan tersebut. Umar kata bunuh saja. Dia berbeza pendekatan. Dan sehingga dalam riwayat Abu Bakar dan Umar ini sentiasa salah faham. Tapi saya suka guna perkataan bergaduh dan bertengkar, sebab kita rasa macam dekatnya dengan dia untuk penghayatan. Tujuannya untuk penghayatan, bukan nak merendah tarafkan dia, tapi nak bagi tahu mereka ini insan biasa, tetapi menjadi luar biasa atas asuhan Al-Quran. Kerana dia berada di sisi Nabi Muhammad SAW, dan memang Allah pilih mereka ini antara di alam roh mereka yang kuat, ya, berada di sisi Rasulullah SAW. Dan bila kita faham tu, barulah kita akan kata patutlah dia berada di sisi Rasulullah, patutlah Umar berada di sisi Rasulullah SAW, patutlah Abu Bakar hidup di zaman Rasulullah. Bila kita faham dia sebagai manusia biasa, dan kita akan sambut pula, patutlah aku tak duduk bersama dengan Nabi, patutlah aku duduk selepas 1400 tahun di sini. Sebab apa? Sebab kita faham dia punya kekuatan menjiwai, tetapi mereka ini insan biasa. Bergaduh dua-dua, tuan-tuan perempuan, sehingga kan bila turun surah Al-Hujurat itu, dalam salah satu riwayat asbabun nuzul kenapa diturunkan surah Al-Hujurat adalah kerana salah satunya Abu Bakar dan Umar ini sering bergaduh. Ada satu kumpulan, satu grup rombongan nak datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi, jadi Abu Bakar tahan, buat apa nak jumpa ni? Dia kata kami nak memeluk Islam. Okay. Dan kemudian Abu Bakar lantik seorang ketua untuk jadi juru cakap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu berjalan lagi, jumpa Umar pula. Ditanya dan bercakap sekali dengan Umar, berbincang-berbincang. Umar lantik ketua, tapi yang lain pula. Masalah dua ketua untuk satu grup. Jadi kemudiannya mereka nak selesaikan, dua ketua ni nak selesaikan, berjumpa balik dengan Abu Bakar dan Umar. Last sebab Abu Bakar dengan Umar pula bergaduh. Abu Bakar kata, kau selalu je nak menyalahi aku, kau selalu je tak setuju dengan aku. Umar pun kata, engkau yang selalu cari pasal dengan aku. Di luar bilik Nabi, sebelum berjumpa dengan Nabi, turunlah ayat tegur supaya tidak mengangkat suara fauqa sautun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat suara mengatasi suara Nabi. Dan kemudian tuan-tuan puan-puan, bila bergaduh sahabat ni, duduk sahabat ni, Rasulullah yang ke hadapan tanya, ni apa masalah ni, apa masalah ni? Abu Bakar dengan Umar kan, apa masalah, apa masalah? Dan kemudian apa Abu Bakar jawab? Ya Rasulullah, aku yang bersalah. Dia sentiasa akan meminta maaf dengan Umar terlebih dahulu. Jadi nak ceritanya tuan-tuan perempuan, bukan nak kata Abu Bakar lebih daripada Umar ke, Umar lebih baik daripada Abu Bakar ke, tapi nak ceritanya ini adalah sifat dan sikap sahabat-sahabat, yang sifat dan sikap itu ada pada kita. Tetapi kita akan menjadi insan yang luar biasa itu kalau kita mampu untuk menyejaki para sahabat dalam soal kemaafan, dalam soal mengutamakan Allah, dalam soal mengutamakan Rasulullah berbanding kepentingan diri. Masalah kita sekarang ini, saiz kepentingan diri kita ini lebih besar daripada segala-galanya, sehingga kita khawatir kepentingan diri kita, kepentingan perut kita, kepentingan poket kita, kepentingan tekak kita tuan-tuan perempuan, dan juga nafsu kita itu melebihi kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sanggup berkorban. Dan inilah antara cabaran yang paling besar dalam membina silaturahim. Pembinaan silaturahim itu sebab apa? Sebab banyak sangat kepentingan diri ini. Ada
adik-beradik ya. Dulu kita tahu perangai dia kecil-kecil tu, suka mencuri tu, nasib mak tak tahu, aku lah yang cover kan. Dia dah besar tu benda tu kita simpan, kita compile pun, kata dia tu dulu kan. Jadi kita judge mereka dengan past story ataupun past experience, dan benda tu masih dalam kepala, dan kita tengok dia forever young. Dia tetap adik walaupun umur dia 50 tahun kan, masih panggil adik lagi walaupun umur 50 tahun. Adik umur dah 30 tahun, 40 tahun, panggil adik juga dengan kita ni. Jadi tetaplah adik sampai bila-bila ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, silaturahim ini janganlah diabaikan ya, sebab ia ada di dalam banyak ayat Quran kalau kita tengok ni. Okay, kita sambung balik Al-Isra ayat 23 muka surat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Lihat, Allah iringkan taat pada Allah, lepas tu pada arham, sama ada ibu bapa atau kaum kerabat. Dan antara salah satu tuan-tuan perempuan nak meneruskan ketaatan kita kepada ibu bapa kita walaupun telah meninggal dunia, apa dia? Salah satu daripadanya sambung silaturahim dengan insan-insan yang ibu bapa kita selalu sambung. Mana kawan-kawan baik dia tu kita ziarah walaupun ibu ayah tiada. Mana saudara mara kita dulu tu kita bagi sedekah, bagi hadiah, kita bagi infak pada mereka, ambil tahu berita dia tuan-tuan perempuan ya? Baik, seterusnya masih lagi muka surat 106 surah Al-Isra ayat 26. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ada 3 benda di situ. Pertama, beri hak kepada keluarga yang terdekat. Habis Ustazah, saya tak baik dengan dia. Dekat situ tak ada syarat kena baik dulu baru beri hak. Yang kedua, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, maksudnya mereka yang memerlukan, kita beri hak dia, bantu mereka. Bila beri hak ni maksudnya bantu mereka, sokong mereka. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Jadi bila Allah sebut 2 benda ni atau 3 benda ni, gunakan harta kita untuk bantu keluarga kerabat kita, sepupu sepapat kita, datuk nenek moyang, moyet kita, moyet kan, ke monyet ya, cucu cicit, piut, apa piut apa? Apa kan? Cucu pipit, cucu pipit lah, cucu cicit, piut pipit gitu kan? Kan? Jadi yang itu pun kita sokong dan kita bantu mereka tuan-tuan puan-puan. Seterusnya bantu sokong orang miskin. Seterusnya bantu orang yang bermusafir. Jadi bermusafir ni tak kira lah, mungkin dia musafir sebab apa? Oh, sebab dia nak belajar, musafir sebab pelarian, musafir sebab dia belajar keluar negara. Itu musafir tu tuan-tuan ya. Jadi bantu dan sokong mereka ini. Pertama keluarga, kerabat. Yang kedua miskin. Yang ketiga yang dalam permusafiran. Okey. Dan bila kita bagi pada diorang ini, kita dikira sebagai antara menunaikan hak-hak orang yang memerlukan. Dan kemudian Allah cover cantik ni ayat ni, dan janganlah kamu membazirkan hartamu secara boros. Jadi kalau tak termasuk 3 ni, boroslah kita. Kalau yang 3 ni tak termasuk dalam list kita punya perbelanjaan, boroslah kita ya? Jadi dengan kata lain, itu adalah peluang untuk mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba
wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat tu susunan dia. Allah sebut tentang menyembah Allah dan jangan berlaku syirik. Selepas tu kerabat. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Lepas hablum minallah, Allah iringkan hablum minan nas dengan sebut mereka orang-orang manusia ini secara spesifik. Siapa dia? Ibu bapa terlebih dulu, kaum kerabat kedua, diikuti pula anak-anak yatim. Nak pula anak yatim tu memang kaum kerabat kita, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Baik, jadi dengan demikian berbuat baik kepada kaum kerabat berada satu darjat di bawah atau selepas berbuat baik kepada ibu bapa dalam hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Jadi kalaulah kita susun balik hablum minan nas, keutamaan dia nombor satu siapa? Ibu bapa. Hablum minan nas, keutamaan nombor dua dia siapa? Kaum kerabat. Hablum minan nas yang ketiga siapa? Anak-anak yatim. Ranking yang keempat jatuh kepada orang miskin. Yang kelima, jiran yang dekat. Yang keenam, jiran yang jauh. 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Kalau yang duduk dekat rumah pangsa, 40 atas, 40 bawah. Kemudian teman sejawat. Teman sejawat ranking nombor berapa tu? 7. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni tuan-tuan perempuan adalah mereka yang berada di jalan Allah, antaranya anak-anak yang sedang belajar. Ibnu Sabil juga adalah mereka yang keluar menguruskan harta, menguruskan perusahaan, dia buat kursus dan sebagainya. Dan akhirnya hamba sahayamu. Okey. Jadi hamba sahayamu, itu yang akhir sekali. Kita sekarang ni sudah tidak ada hamba sahaya, tapi kalau nak hamba sahaya ini lebih kepada training dari sudut resources lah tuan-tuan perempuan. Kalau dulu hamba sahaya ini adalah resources dalam rumah. Dialah pipe, dialah elektrik, dialah telaga air, dialah mesin basuh. Itu hamba sahaya. Dialah mesin pengisar tepung. Tapi kalau hamba sahaya pada hari ini adalah resources kita yang mungkin datang daripada makanan asasi, pekerjaan fokus untuk keluar producekan pemakanan kita dan sebagainya, pakaian kita tuan-tuan perempuan. Jadi ini kalau kita tengok daripada skala besar, maksudnya satu benda support system dalam masyarakat. Saya boleh katakan sistem-sistem sokongan yang perlu diaktifkan dalam masyarakat kita. Contoh saja bab pemakanan. Contoh aja sembelih ayam. Contoh aja ayam tu ayam ternak dengan hormon kah atau ayam yang memang betul-betul sihat. Belum cerita lagi berkenaan dengan tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak sangat dengan kimia dan sebagainya. So akhir sekali tu hablum minan nas adalah kalau hamba sahaya tidak ada, maka kita fokuskan ke arah di situlah resources untuk sistem sokong atau support system in our society. Baik. Kemudian tuan-tuan perempuan, mempertahankan ikatan silaturahim adalah salah satu kewajipan utama dalam Islam.
Salah satu rukun yang diutarakan oleh agama ini dari sejak hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan risalahnya. Ini termasuk salah satu dari hukum Islam yang paling utama. Soalan yang sangat bagus, Ustazah. Saya dah Islam ni, boleh ke saya bersalam dengan abang kandung saya yang bukan Islam? Saya kata boleh, tak ada masalah sebab dia tetap abang kandung. Dia bukan najis. Dia juga tidak dikira batal wuduk kita. Tidak terpegang orang yang belum Islam tak batal. Dia tidak ada dalam senarai pembatalan wuduk memegang orang bukan Islam. Tak ada. Kita minum satu gelas sama dengan dia, tuan perempuan. Dia minum, kita minum. Tak ada masalah. Anak hari ini ada masyarakat, anak-anak kita dia pandang bahawa mereka itu najis, sama macam anjing lekut nak samak ke gitu kan. Kalau pegang tu rasa macam ada sebahagian. Saya dulu mengajar di universiti, bila masuk bab fiqh kita cerita kan berkenaan dengan ini, memang itu soalan standard. Boleh ke madam? Boleh. Saya kata, ya Allah, satu cawan yang minum kongsi dengan dia pun tak apa. Boleh. Tapi kata najis, ustaz kata najis. Ustaz sebut najis, yang najis akidahnya yang masih kotor, tapi diri dia itu bersih, boleh pegang, tak batal pun wuduk kita. Dengan perempuan aurat, pergi ke aurat lah pula. Jadi aurat itu kita boleh bahaskan, tetapi untuk pengetahuan tuan perempuan, pada hari ini banyak fatwa memandangkan ialah kita dalam hidup yang bermasyarakat dan sebagainya, fatwa yang terbaru. Sebab saya prinsipal dulu, kadang-kadang kita dikeluarkan isu ini, anak-anak kita nak letak penempatan di asrama kan, jadi nak letak non-muslim macam mana. Fatwa yang terkini di Malaysia rata-rata menunjukkan bahawa harus hukumnya, selama mana tidak ada niat, kita tidak bau niat yang baik, niat yang buruk daripadanya, ya. Dan tuan-tuan perempuan, tanyalah kepada mana-mana mereka yang terlibat dengan dunia penyiaran ke, dunia solekan ke, tuan-tuan perempuan, apa dia punya feedback? Orang bukan Islam lebih faham etika aurat berbanding orang Islam. Kenal Sheila Lama tak? Bukan Dalai Lama ya, Sheila Lama. Kenal kan? Saya jumpa dengan dia. Dia cerita sebenarnya, dululah saya lama dah jumpa dia. Jadi dia bagi tahu yang membantu saya untuk terus menutup aurat dan rasa selesa bila dia nak berada di pentas tu untuk make up dan sebagainya adalah orang bukan Islam. Dia nampak kita ni tutup aurat ni, terus tahu pula ada bidai ke apa ke, dia tarik tutup. Saya tuan-tuan perempuan pergi ke cruise, konon-kononnya tengok orang bukan Islam lah pula ramai, Thailand dengan Filipina yang cruise dalam cruise tu. Tapi sebab kita dah charter semua satu cruise tu, orang Islam aja pergi ke tank, kat mana pun semua orang Islam, kita tak bercampur dengan orang bukan Islam. Teringin lah pula nak basuh rambut. Saya pergi ke kaunter tu, saya cakap dengan dia bukan Islam. Saya kata saya nak cuci rambut lah. Tak boleh. Kenapa? Saya kata CCTV. Ya Rab, nampak? Cuba bayang kalau dia nak profit. Saya tak tahu ada CCTV. Bukan saya datang teropong, tak ada. Tapi dia kata tak boleh kak CCTV. Lepas tu bilik kita ni sebab dia ada CCTV. Kalau bilik yang untuk spa, yang tu tak ada CCTV. Dia lebih faham, dia lebih tahu, dia lebih menghormati kadang-kadang tuan-tuan perempuan. Jadi ini yang cantiknya apabila kita mampu membangunkan etika dan akhlak Islam dengan orang-orang bukan Islam. Mereka toleransi dia kadang lebih tinggi. Malah ada hadis yang menyebut bahawa apabila mereka golongan orang-orang kafir zimmi adalah orang-orang bukan Islam yang dia tidak mahu menganut agama Islam, tapi dia selesa hidup dengan cara hidup Islam. Dia panggil kafir zimmi. Dia selesa berada di bawah pemerintahan Islam dan dia bersedia untuk guna pakai sistem Islam. Ini kafir zimmi. Di akhirat besok
Nabi akan bersama-sama memerangi ataupun menjadi saksi kepada orang yang menzalimi orang kafir zimmi di dunia. Mafhum hadis, tuan-tuan puan. Daripada mafhumnya menyatakan bahawa kita ini, dia tak nak masuk Islam bukan menjadi kita punya keutamaan. Dia tak nak masuk Islam bukan jadi penyebab utama untuk memutuskan silaturahim, tetapi kita sentiasalah bersilaturahim, berbaik dengan mereka, ya tuan-tuan perempuan. Ni lagi sekarang jiran-jiran kita dan sebagainya, tu hablum minan nas lah tu kan, ya? Okey, baik. Kemudian Rasulullah menyebarkan risalah tentang ikatan silaturahim dan mengambil berat tentang ikatan silaturahim ini daripada awal lagi. Hal ini digambarkan melalui perbualan panjang di antara Abu Sufyan dan Hercules, ya. Apabila Maharaja itu bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang Nabi kamu perintahkan kepada kamu? Abu Sufyan ini rasanya tidak Islam lagi waktu ini, jadi kita lihat. Maka dia menjawab, baginda menyuruh kami agar menyembah Allah sahaja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain dan meninggalkan agama nenek moyang kami. Baginda menyuruh kami solat, bersedekah, bersederhana dan menyambung silaturahim. Mempertahankan hubungan silaturahim dianggap sebagai salah satu sifat utama agama ini selain daripada beriman kepada Allah, solat sentiasa dalam kebenaran dan hidup secara sederhana. Jadi Hercules ni, Abu Sufyan adalah orang masih lagi dalam musyrik, ya. Dia masih lagi dalam syirik waktu itu. Dia pergi berjumpa dengan Hercules. Jadi Hercules tu untuk mendapatkan sokongan. Dia orang jumpa orang Rom, Parsi, ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang lain. Yalah, contoh macam negara kita ni, kekuatan sebelah negara Thailand kan, jadi dia jumpa dengan negara sebelah ni supaya menyokong dia dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang pun tanya, apa yang Nabi awak tu suruh? Ya, Nabi awak tu suruh apa? Bila dia sebut, tengok semua benda-benda yang baik, tuan-tuan puan-puan. Benda yang baik-baik. Tak kepelik? Tak kepelik, ya, kalau orang kata tu kamu nak memerangi sesuatu gagasan yang membawa kebaikan. Baik. Dalam sebuah hadis lain dari Ammar bin Ambasah radhiyallahu an yang panjang merangkumi banyak ajaran asas Islam, dia berkata, aku menziarahi Rasulullah di Mekah, bermaksud pada permulaan kenabian, sebab di Mekah awal kenabian, ya. Lalu bertanya, siapakah kamu? Baginda berkata, aku Nabi. Aku bertanya, siapa yang mengutusmu? Baginda berkata, Allah mengutusku. Aku bertanya, dengan apa dia mengutusmu? Baginda berkata, dia mengutusku supaya menyambung silaturahim, meruntuhkan berhala, menyatakan bahawa Allah itu esa, tiada sekutu baginya. Rupanya menyambung silaturahim ini adalah antara gagasan dakwah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya ada terbaca hadis di mana Abu Dzar bergaduh dengan Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah ni dia bagi pandangan yang lain dan kemudian Abu Dzar pun marah, dia bergaduh. Bila bergaduh tu dia sebut suatu perkataan yang sangat tak bagus. Ya Ibnu Sauda, macam itulah. Anak hitam legam, macam tu. Dan sangat sedih, Bilal sangat sedih. Nabi Muhammad tak perasan, Nabi Muhammad tanya, Bilal bin Rabah pun bagi tahu kepada Nabi. Muka Nabi berubah, tuan-tuan perempuan. Muka Nabi berubah dan peristiwa ini berlaku di Madinah. Dan Abu Dzar bila nampak muka Nabi berubah, Abu Dzar dah takut. Kemudian apa Abu Dzar buat? Dia bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan dia disebut, ya Rasulullah, maafkan aku. Dia tahu orang buat silap ni, dia tahu dalam hati dia, walaupun dia ego sangat tu, sudut jauh dari sudut hati dia tu, dia tahu. Dan Nabi bertanya dengan Abu Dzar, style apa yang kamu bawa ni Abu Dzar? Style apa? Maksudnya bila kita marah, kita hina dia, kita maki dia,
seolah-olah macam memisahkan. Ibnu Sauda ni, kamu, dia memperingatkan kamu ni latar belakang siapa, macam itulah. Sedangkan mereka telah dipersaudarakan sebagai orang-orang Islam. Dan Nabi sebut, Abu Zar, dalam diri kamu masih ada lagi nafas-nafas jahiliyah. Dalam diri kamu ada nafas-nafas jahiliyah. Jadi silaturahim ini rupa-rupanya adalah satu senjata yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan jahiliyah. Kalau kita putuskan silaturahim, tuan-tuan dan puan, kita sedang menghidupkan Swiss jahiliyah. Kita akan bertentang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibaratlah ada dua kelompok, dua kumpulan, Nabi menyambung silaturahim, kita memutuskan silaturahim, tak nak kawan, tak nak kawan. Lepas tu bila ada adik-beradik kita yang kawan dengan dia pun, jangan kawan dengan adik-beradik itu. Dia jadi macam gangster, tuan-tuan dan puan. Menghasut ataupun cakap dengan cara yang baik dan halus, kata supaya dia nampak kebenaran. Tak tahu apa yang kebenaran dia, kebenaran dari Allah saja. Nampak kebenaran, saya nak ingatkan dia je supaya dia nampak tu kebenaran tu. Jadi dia pun tinggallah saudara ni seorang, dia pun masuk kemari, akhirnya dia kata, mana-mana tu jangan, saya tak akan berurusan dengan siapa yang berurusan dengan Kak Long contohnya. Jadi yang Kak Ngah lah tu apa semua satu kumpulan, yang ini Kak Long mungkin dengan Ucu lah, dengan Pak Tam, semua satu kumpulan. Dah je jadi dua kumpulan lah. Dua kumpulan tuan-tuan puan-puan. Agak-agak tengok mana yang Nabi duduk, mana yang syaitan duduk, mana yang Islam duduk, mana yang jahiliyah duduk. Dan antara cara yang paling baik adalah kita sering-sering sebut dan cakap dengan diri kita, cakap dengan suami kita. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita memang tak suka dah ni, kalau Nabi ada kat sini, Nabi suruh buat apa? Tanya kita. Kita tanya diri sendiri, kita akan dapat jawapan dia. Nabi suruh senyum. Senyumlah walaupun mula-mula tu kelat. Dengan belimbing-belimbing lagi manis daripada senyuman kita. Senyumlah tuan-tuan perempuan, kerana kita sedang melawan dan menundukkan nafsu amarah kita. Dan kita sedang menghalakan nafsu kita untuk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati, sakit hati. Telan aja. Wal kazimin al ghaiz. Telan aja marah tersebut. Telan aja keangkuhan itu. Telan, jangan luahkan. Telan tu maksudnya kita kena sembunyikan. Dan ada dalam riwayat para sahabat, sahabat-sahabat ini dia tidak tahu mana golongan munafik, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu itu golongan munafik, yang ini golongan munafik. Apabila datang golongan munafik, tuan-tuan perempuan tahu tak munafik ni? Luar tu sangat halus budi bicaranya, belakang itu senjata semua 5-5. Kalau ada tu 5 senjata semua berada di belakang. Anytime dia akan backstab kita, ya. Dia tikam daripada belakang. Itu munafik. Dia menjadi musuh dalam selimut. Orang berperang di luar, dia perang kat dalam. Dia jadi musuh dalam selimut. Elok-elok Aisyah balik dengan baik, dia fitnah Aisyah pula berzina. Macam tu dia menyebarkan, ya, kata-kata fitnah, kata-kata prasangka orang, prejudis dan sebagainya. Jadi itu kerja-kerja munafik. Dan mereka ni sebenarnya tuan-tuan perempuan tak tahu pun kadang-kadang mereka tu munafik. Sebab tu kita kena muhasabah. Dia tak ada sebut pun sahaja aku jadi munafik. Tidak ada. Sebab benda tu adalah penyakit hati, ya, yang kita sebab tu kena selalu bersihkan, kena tengok balik. Takut-takut ada pula disease munafik ini hinggap dalam diri kita atau hati kita. Sindrom munafik ini ada. Jadi sindrom munafik ini tuan-tuan perempuan, sahabat sebut mereka tetap menghulurkan senyum kepada orang-orang munafik walaupun dalam hati penuh makian terhadap mereka. Makian tu kat mana? Dalam hati je. Ni para sahabat bagi tahu. Kalau boleh nak bunuh aja munafik ni. Tapi bukan itu yang Allah suruh. Allah tak bagi, sebab orang ini dia berselimut dengan selimut kebenaran, tapi dalamnya itu Masya Allah kebatilan, kejahatan yang amat dahsyat. Dan kita ini perlu
mengadili atau menghakimi ikut apa yang dia pamerkan. Jangan korek. Korek itu kerja Allah, bukan kerja kita. La tahasadu wa la tajassasu, kan? Kita jangan berhasad, lepas tu jangan nak korek-korek lagi, tak perlu. Tak perlu tuan-tuan perempuan. Kalau tahu je kita diam, melainkan benda itu boleh sampai ke autoriti ataupun pihak berkuasa. Yang ini tuan-tuan perempuan saya belajar waktu saya jadi prinsipal dulu. Bila jadi prinsipal, kita ada jawatan, kita ada kekuasaan. Jadi kita tengok kemungkaran tu nak buat macam mana. Kemungkaran ni, mana satu yang kita nak jatuhkan hukuman, mana satu yang kita nak nasihatkan saja. Huyo, susah tuan-tuan perempuan waktu tu. Ada kes perzinaan contohnya. Kes perzinaan ini, seorang pelajar ni datang, dia bagi tahu, Ustazah, saya tertengok telefon kawan saya tu. Ya Allah, ada gambar dia Ustazah dengan boyfriend dia. Ni gambar dia ni. Dia tunjuklah, ya Allah, memang tak senonoh. Okey, simpan dalam fail. Yang satu lagi pula, Ustazah, kawan saya ni Ustazah selalu keluar hujung minggu Ustazah dengan boyfriend dia. Lepas tu dia cerita, Ustazah, ni orang apa dia buat, dia macam suka je Ustazah. Okey, simpan lagi dalam fail. Dan dua tu saya nak buat macam mana tuan-tuan? Sama rata, setara? Itu yang jadi confuse. Saya nak buat macam mana ni supaya saya tidak berlaku zalim. Lala saya tengok, konon-konon ni bukan budak law. Tengok juga beberapa undang-undang Nabi apa semua, kan, termasuk yang bab hudud. Cari apa yang Nabi buat waktu tu. Rupa-rupanya mana-mana maksiat yang disembunyikan jangan kita dedahkan. Tetapi apabila kemaksiatan itu tuan-tuan perempuan, dia telah disebarkan, dia rasa seronok buat itu dan dia dakwah, ajak orang untuk ikut dia, dia proud of themselves, yang ini kena jatuhkan hukuman. Jadi yang mana yang kata dia tertengok kawan dia punya handphone, saya abaikan, saya panggil untuk nasihat, hantar kaunselor. Yang ini sebab dia dah mewar-warkan dosa dia, zina, dan sebut nikmat berzina itu pula pada kawan-kawan sebilik ataupun kawan-kawan geng dia, tuan-tuan perempuan. Apa saya buat? Tangkap, jatuhkan hukuman. Dia kawan-kawan dia pun nampak sebagai satu pengajaran. Jadi yang itulah nak kita sebutkan berkenaan dengan hak sesama manusia tu, nak jaga juga tu, kan, benda-benda itu. Begitulah, jangan kita mencari mengorek keburukan orang lain, ya. Bukan bermakna kita ni tidak mencegah kemungkaran, sebab kerana di sana ada juga satu keadaan zaman pemerintahan Umar kan dia suka berjalan waktu malam. Dia suka melihat apa keperluan masyarakat. Dan dia ni tuan-tuan perempuan, dia dapat satu berita bahawa seorang sahabat ni dia minum arak dalam rumah dia. Dan kemudiannya dia panjat rumah sahabat itu, saya baca, dan ditangkap sahabat tu. Dan sahabat itu mengeluarkan hadis yang kenapa kamu spy. Dan dia masuk rumah itu tanpa izin pun, itu adalah satu dosa. Dan Umar lepaskan kes tu, tuan-tuan perempuan, walaupun dia pemerintah. Tetapi pemerintah bukannya nak spy kesalahan orang, dia menjaga kesejahteraan, keselamatan. Jadi kalau orang tu buat secara tersembunyi yang tidak ada orang lain tahu, ada yang menjumpa, selesai cara settle dia je. Kita selalu apa? Settle luar balai lah, macam tu, kan. Kita settle luar je. Jangan tiba-tiba peguam lagi apa semua. Cerita pasal tanah, tuan-tuan perempuan, panggil peguam. Saya ada kes yang sama. Ayah saya punya tanda tangan ditiru, tuan-tuan perempuan. Ayah saya punya tanda tangan tiru. Saya ini peniru tegar tanda tangan ayah saya. Jadi saya tahu mana satu tanda tangan ayah saya, mana satu tanda tangan bukan ayah saya. Jadi bila pegawai itu tunjuk, dia kata, ini tanda tangan ayah awak. Saya kata bukan.
Ini masa dulu-dulu lah, saya tak pernah masuk TV lagi tu. Tengok ni, saya kata bukan. Saya tahu saya kenal sangat. Dan kemudiannya, sebab tanda tangan itu dia melibatkan apa? Melibatkan jumlah 1 point lebih juta duit. Jadi orang ingat, orang sangka ayah saya dapat duit tu. Macam itulah kan. Jadi cerita kecil pendeknya tuan-tuan perempuan, saya panggil peguam. Ini nasihat peguam. Kak, kalau akak boleh settle luar, settlekan di luar kak. Sebab kes akak ini tidak seberat kes yang saya pegang sekarang. Tarikh tanda tangan itu dengan tarikh ayah akak sekarang ni, ayah akak masih hidup lagi. Yang saya pegang kes ini, tarikh tanda tangan itu dengan tarikh yang empunya tanda tangan tu, tarikh tanda tangan palsu tanda tangan palsu tu dengan tarikh orang yang empunya tu sangat berbeza, kerana tarikh ditanda tangani orang itu sudah mati. Yang itu pun tuan-tuan perempuan 5 tahun di mahkamah tak settle lagi. Kak, kalau boleh settle luar, settle luar. Tapi kita tuan-tuan perempuan hari ini kita pergi ke mahkamah charge dakwa sebab kita nak menang. Bukan kita nak kebenaran sangat. Kita nak tunjuk padan bukan kau, kita nak tunjukkan betapa kekuatan kekuasaan. Begitulah kan. See you in court. Macam tu kan. I charge you. Macam tu lah. Lepas tu dia nak wawarkan semua betapa hebatnya dia dan sebagainya. Itu hari ini. Kalau dulu masing-masing nak mencari kebenaran. Dan waktu saya baca Saidina Umar meminta maaf pada sahabat tersebut kerana masuk ke dalam rumahnya itu tanpa izin tuan-tuan perempuan. Saya waktu tu tak boleh nak compute. Masa tu saya baca remaja lagi. Saya baca memang tak boleh nak compute. Dia dah buat kesalahan, takkan nak dibiarkan. Macam tu dah hati kita tu kan. Tak boleh. Tapi lama kelamaan rupanya kematangan tu dia lambat sikit lah. Jadi bila kita dah pegang jawatan, prinsipal dan sebagainya tu, baru kita nampak patutlah. Dengan kata lain tuan-tuan perempuan, sekiranya kaum kerabat kita buat sesuatu yang kita boleh identify sebagai najis, ya, kekotoran ataupun dosa, maksiat, benda itu najis, jangan cuci dengan air najis juga. Kita nak bersihkan, kita kutuk dia. Kita nak bersihkan, kita maki dia. Kita nak bersihkan, kita tidak memutuskan silaturahim pula dengan dia. Sebab kita rasa kita betul. Dan kadang-kadang it is not about what you say, it is how you say it. 3 hari lepas seorang isteri hubungi saya, Ustazah, saya sedih dengan suami saya ni. Suami saya tidak ada bercita-cita tinggi langsung. Dia bagi nafkah lah Ustazah. Tapi rumah saya beli, rumah apartmen. Tapi setakat apartmen tu je lah. Dia tak nak dah nak rumah lain. Saya nak rumah yang ada atas tanah. Totek. Lepas tu saya cakap macam ni lah, Puan ada bincang dengan suami. Sudah Ustazah, saya bincang dengan suami. Saya nak minta suami saya ini cuba ada berfikiran yang jauh. Saya tunjukkan akaun bank saya, betapa saya ni menyimpan juga duit dekat dalam bank. Saya tunjuk dan saya nak cabar, sengaja saya nak mencabar dia Ustazah. Saya kata, Puan bawa kebenaran, tapi kaedah caranya tu tak kena. Puan cabar suami yang baik dia tidak akan menerima cabaran isteri. Dia akan reda je dengan isteri dia. Kalau dia tercabar, kalau dia tercabar, takut kita tak tepat jejak untuk menahan cabaran dia tu. Jadi saya cakap dengan isteri dia, saya kata, Puan pada saya secara peribadi, saya rasa Puan tidak ada masalah. Tapi masalah dia menangis tu, puan-puan. Saya kata banyak masalah lain yang kita dengar yang lebih teruk tu, puan. Tapi yang ini suami dia okey, dah bagi makan, minum, anak-anak, duit poket pun ada. Cuma itulah, rumah itulah dengan kereta je lah tu kan. So itu rumah dengan kereta tu duit isteri. Jadi isteri yang nak beli. Saya kata ada bincang tak dengan suami? Saya dah beli baru saya bincang. Sudah juga. Jadi maksudnya tak apalah kan. Jadi sekarang ni suami dia tumpang lah dengan dia. Itu yang macam dia tak puas hati lah gitu kot kan. Jadi saya kata bincang baik-baik. Cara dia adalah lebih menghargai, berterima kasih
bincang sama-sama bagaimana anda boleh membangunkan kehidupan dengan baik. So cara berbincang itu yang Allah akan tengok, bukan apa yang kita bincangkan. Jadi kita belajar dengan cara yang terbaik. Cari, mesti ada bahasa suami yang puan tahu dia suka, itu bahasa dia, gunakan bahasa dia, jangan guna bahasa kita. Kalau bahasa kita, kita suka sindir, menyindir je. Suami suka dengan penghargaan, guna bahasa dia, penghargaan. Kehiruan dia, guna bahasa hiru je. Jadi supaya kita tidak putus silaturahim kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung pada waktu akan datang.